Siapa pemimpin yang perlu kita pilih? Perlu ke kita turun mengundi ni? Korang tengok video ni sampai habis. Jangan tengok sekerat-sekerat je, nanti salah faham. Okey? Jangan lupa like, share, komen, and tolong follow aku. Dan aku akan sharekan lagi ilmu-ilmu yang lebih menarik lagi. Kalau korang suka konten ini, maka korang follow aku dan aku akan kongsikan lagi untuk bongkarkan lagi. Okey, sistem demokrasi ni kita terbahagi kepada ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang akan pergi mengundi, dan golongan yang kedua, golongan yang tak nak turun mengundi. Tapi kenapa? Apa alasan mereka? Jom kita bahaskan. Pada golongan yang nak turun mengundi, ini hujah-hujah mereka, dan ini juga pemikiran mereka. Kata mereka, kita sekarang ni, kita kena turun mengundi untuk menentukan nasib bangsa Melayu dan agama kita. Poin yang kedua, jika hari ini kita tidak turun mengundi, maka negara kita akan diperintah oleh orang bukan Melayu seperti mana di negara-negara jiran kita yang terjadilah di sekeliling kita ni. Hujah yang ketiga, walaupun kita tahu negara kita mengamalkan sistem demokrasi yang bukan sistem pemerintahan Islam, betul kan? Tapi kita tetap kena turun mengundi kerana sebagai ikhtiar untuk kita pilih pemimpin yang baik. Poin yang keempat, kita kena pilih parti yang paling ramai ulama untuk kita tegakkan syiar Islam. Poin yang seterusnya, kalau nak tengok Islam bangkit, maka kita kena bersatu dalam satu parti untuk memenangkan Islam dan orang Melayu. Poin yang seterusnya, lazimnya kita ni tahu sistem demokrasi ini sistem kafir, tapi kita kena ikhtiar untuk turun mengundi. Selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala akan buat keputusan untuk tukar sistem demokrasi ini kepada sistem khilafah. Poin yang berikutnya, yang terakhir, sistem demokrasi kekuatannya adalah pada rakyat. Maka kita wajib memilih siapa pemimpin kita. Sesiapa tidak laksanakan tanggungjawab, maka kita gulingkan mereka. Maksudnya kita gulingkan siapa yang kita pilih ni lah, kalau mereka tak laksanakan tanggungjawab. Okey, sekarang ni kita tengok pandangan mereka yang tak nak turun mengundi pula. Pemikiran dan hujah-hujah mereka adalah seperti ini. Kenapa mereka tak nak turun mengundi? Sebab apa? Mereka tak nak terbabit dengan sistem Taghut ni, iaitu sistem demokrasi, sistem kafir, bukan sistem Islam. Jadi mereka tak nak bersubahat. Dengarkan hujah-hujah mereka dan pemikiran mereka. Yang pertama, sistem demokrasi ini adalah sistem yang makin rosak, dan dah berapa ramai pemimpin Islam yang memerintah berpuluh-puluh tahun dah. Tapi kilang arak masih ada, pusat perjudian masih ada. Malah pusat perjudian paling besar dekat Asia adalah dekat Malaysia, dekat Genting tu yang korang naik tu, kat Genting Highland tu. Pusat pelacuran makin meriah, apatah lagi pusat hiburan, kelab-kelab malam seperti cendawan yang tumbuh selepas hujan. Jadi sebab tu mereka tak nak turun mengundi. Sama je yang akan berlaku. Okey, poin yang kedua, berapa puluh tahun orang Islam menjadi pemimpin dalam negara ni lah, di dalam sistem demokrasi ini. Adakah sebelum ini bukan orang Melayu? Adakah orang kafir yang memerintah negara kita? Takkan, semuanya orang Islam. Semuanya orang-orang yang pandai, yang bijak. Tapi cuba korang tahu apa yang berlaku. Riba masih berleluasa. Bermacam jenis bank telah wujud untuk menghalalkan riba ini. Bukan setakat bank yang kafir menimbun dekat negara ni, malah mereka juga mengislamkan bank untuk menghalalkan riba.
Senang cerita untuk menutup kejahatan ni lah. Poin yang seterusnya, macam mana dengan cukai? Kenapa kita sebagai orang Islam kena bayar cukai? Cukai itu kan haram. Poin yang seterusnya, sampai bila nak mengundi sedangkan sistem ini masih ada digunakan pada hari ini? Maka dengan sistem ini Islam tidak akan dapat ditegakkan. Sebenarnya dalam sistem demokrasi ini orang Islam tidak akan dapat bersatu kerana ia akan memecah belahkan umat Islam kepada 2, 3, 4 atau 5 golongan disebabkan warna bendera. Umat Islam hanya dapat disatukan apabila tanpa turun mengundi dan mensistemkan balik dengan sistem khalifah. Sistem demokrasi ini akan jatuh apabila semua orang bersatu. Maksudnya semua rakyat Malaysia ni bersatu. Poin yang seterusnya, gunakanlah sebaik mungkin dengan sistem demokrasi untuk satukan semua rakyat untuk tidak turun mengundi. Kelemahan sistem demokrasi ini adalah sistem ini tidak akan ada kuasa jika rakyat tidak sokong untuk mengundi. Jadi, apa kata kita bersatu untuk tidak turun mengundi untuk kali ini? Dan kita tengok apa kesannya. Korang sanggup ke tak? Poin yang seterusnya, korang pilihlah mana-mana pemimpin dalam sistem demokrasi, maka akan lahir juga orang-orang yang sama cara pemerintahannya seperti sebelum-sebelum ini. Dalam sistem Tauhid ni, adakah pemimpin kita semua sebelum ini tidak cerdik atau tidak bijak? Kita kena akui semua pemimpin-pemimpin kita sebelum ini bagus-bagus, tapi sistem ini yang menghancurkan hidup mereka dan kita. Poin yang seterusnya, jika kita turun mengundi dan kita pilih ulama sekalipun yang memerintah negara kita ini dengan sistem demokrasi ini, maka perkara yang sama akan berlaku. Tetap tiada bantuan Allah. Sebab apa? Sebab sistem ni bukan sistem yang Allah kehendaki. Cuba korang bayangkan, gaji mereka dibayar dari hasil cukai. Cukai ni halal ke haram? Dah tu, macam mana hati ulama nak bersih, nak terang? Macam mana mereka nak membezakan hak dan batil sedangkan gaji mereka dibayar daripada hasil yang haram? Jadi pendapatan mereka daripada sistem Tauhid ni, mereka tak akan dapat hasil yang halalan thayyibah. Ataupun gaji mereka dibayar dari pinjaman bank riba yang dilakukan oleh negara. Hasil dari riba, macam mana Allah nak bantu kita? Poin yang terakhir. Jadi, cara terbaik untuk maruah agama dan bangsa adalah dengan tidak turun mengundi. Gulingkan sistem Tauhid ini dengan penyatuan hati rakyat dan menggunakan kelemahan sistem demokrasi ini dengan kuasa rakyat supaya tidak turun mengundi. Jadi korang, itulah pandangan-pandangan mereka, sama ada mereka ni yang turun mengundi ataupun yang tidak turun mengundi. Aku ni cuma sampaikan saja. Jadi pilihan dekat tangan kalian. Fikir-fikirkan. Kalau korang suka dengan konten-konten seperti ini, tolong follow aku, komen, like, share dan sebarkan supaya perkara-perkara ilmu macam ni kita juga dapat pahala saham akhirat kita dan Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kehidupan kita. Yang paling penting, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.